Anwar mendakwa kerajaan dia lah, di bawah kerajaan dia ada pemimpin pembangkang seorang dua didakwa di mahkamah. Pendakwaan siapa-siapa boleh buat. Kalau pihak pendakwaan berjaya meyakinkan mahkamah bahawa mereka ada asas kukuh kenapa mereka yakin berlaku satu jenayah, maka mahkamah boleh beri laluan untuk mereka membuktikan kes mereka di mahkamah. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya akan buat dua live sekarang. Ini live pertama, lepas ni ada live kedua. Dua-duanya pendek, dua-duanya adalah tajuk perkembangan terkini. Okey, jadi saya mulakan dengan live ini. Jika audio jelas, bolehlah tolong maklumkan kepada saya, ianya banyak membantu saya. Jadi live pertama sekarang ni, saya nak sentuh kenyataan Anwar bahawa the corrupt are conspiring against me. Maknanya perasuah ataupun orang yang korup sedang ada komplot, ada konspirasi menentang Anwar. Okey. So ini adalah kenyataan yang dibuat Anwar, dan dia seperti biasa membuat kenyataan sama-sama. Ya. Seperti biasalah, Anwar ni membuat kenyataan sama-sama. Dia membuat kenyataan menuduh sana, menuduh sini, perasuah sana, perasuah sini, tanpa pernah daripada hari dia dilantik sebagai Perdana Menteri sehingga kini, tanpa pernah menunjukkan sebarang bukti yang kononnya dia ada, menunjukkan sebarang dokumen yang kononnya dia ada, yang kononnya ada di antaranya, kononnya dia dah ada berdekad lamanya kotak-kotak bukti. Cuma dengan kata-kata sebagai seorang pembangkang, saya ada bukti, saya ada dokumen, dan dia tidak beri nama spesifik. Bilioner yang telah sakau duit negara, bilioner yang telah kayakan anak-anak dia. So seperti biasa dia buat kenyataan sama-sama, dan dia kata orang-orang ni yang sebenarnya tidak dinamakan ada konspirasi, ada komplot menentang dia. So pertama sekali, saya dah ceritakan dari dulu, okey, Anwar dah kantoi banyak kali. Okey, saya ada ketirisan, ada rasuah, ada ketirisan, rasuah, hari-hari tirisan rasuah, tiris rasuah, tiris rasuah, tiris rasuah. Tapi timbalan dia adalah orang terpalit skandal LCS dan berdepan 47 pertuduhan jenayah di mahkamah, di mana mahkamah sudah suruh dia bela diri. Bila mahkamah suruh anda bela diri, maknanya pendakwaan sudah berjaya buktikan kes mereka. Maka mahkamah tidak mahu buang kes, tidak mahu bebas dan lepaskan dia, dia suruh dia bela diri. So sekarang Zahid perlu timbulkan keraguan munasabah. Maknanya ada kes, ada bukti. Kemudian Anwar sendiri kaitkan Zahid dengan skandal LCS, perolehan LCS. Anthony Locke dalam satu temu ramah mengaku Zahid menipu, kantoi menipu, tidak ada harga diri kerana terlibat secara hitam putih dalam skandal LCS. Ada dokumen hitam putih, ada tanda tangan Zahid. Fahmi Fadzil pula pernah cerita berkenaan dengan perkara ni. Tapi Zahid dinaikkan sebagai orang nombor 2 negara, kerajaan. Bila tanya Anwar, belum terbukti bersalah, jadi kita tidak boleh mendahului mahkamah. Tapi kalau sebelum pilihan raya, Anwar dah menghakimi semua pemimpin UMNO, penyakau, pencuri, penyangak, ini semua adalah label-label orang-orang PH. Jadi kalau dulu mereka dah hakimi, mereka dah buat keputusan, tak payah mahkamah. Azam Baki bersalah, tangkap Azam Baki. Hari ini dia naikkan Zahid, belum terbukti bersalah. So lepas itu babak Mahathir pula dah berdekat-dekat lamanya. Anwar dah kata Mahathir ni inilah itulah, daripada zaman Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri lagi. Ada bukti.
nepotisme, kronisme. Akhirnya bila Mahathir senaraikan semua syarikat dalam media tempatan, akhbar tempatan, dia cetak semua syarikat yang berkait dengan kroni-kroni Anwar, ahli-ahli keluarga Anwar, ayah Anwar, abang Anwar. Dengan Zahid, macam mana Zahid dapat manfaat daripada Anwar? Anwar terduduk terus. Sampai hari ini Anwar tidak berjaya menunjukkan senarai syarikat-syarikat yang berkait dengan Mahathir. Masa tu Anwar timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, dia boleh buat dengan mudah, tapi dia tak terdaya buat, dia terdiam terus. Malah Zahid secara terbuka meminta maaf kepada Mahathir dalam media tempatan pada masa itu dan mengaku menerima manfaat daripada Anwar. Jadi Anwar sekarang kata, kalau ahli keluarga saya terlibat, anak saya terlibat dan sebagainya, sila laporkan. Orang dah buat banyak dah cabaran kepada Anwar. Tunjuk aset. Mahathir dah buktikan hitam putih penglibatan manfaat yang diperolehi ayah Anwar dalam syarikat berkait kerajaan, saham dan sebagainya, abang atau adik Anwar. Maknanya ahli keluarga Anwar. Dah 97 dah terbukti dah. Tak payah minta-minta lagi, dah terbukti dah. Ada dapat manfaat. Sama ada orang nak siasat, tak nak siasat, itu cerita lain. Anwar suruh Mahathir dedah aset. Menurut laporan SPRM, kalau kita lihat, tidak ada pendedahan aset oleh Anwar. Dia suruh orang lain buat, dia sendiri tak buat. Dia tuduh Mahathir, kemudian Mahathir nak saman dia, minta bukti, sampai hari ni bukti tak keluar. Kalau dah betul Anwar dah kata dia ada berkotak-kotak bukti, tunjuk bukti itu, sekaligus kita akan tahu aset Mahathir. Anwar tak buat. Tapi cakap rasuah tiris, rasuah tiris, rasuah tiris. Tapi kerajaan dia tidak mungkin dipercayai oleh sesiapa bila depa dah beritahu sebelum PRU 15, Zahid ini dia jahat, UMNO ni dia jahat. Malah misi Pakatan Harapan ni nak tumpaskan UMNO yang dilabel kleptokrat, dilabel penyangak pemimpin-pemimpin depa, perasuah, orang kuat sakau. Tapi hari ini depa peluk, depa tak sebut lagi. Skandal LCS disenyapkan, orang tu dinaikkan nombor 2, tapi Anwar asyik cerita rasuah, tiris. Dia lantik ahli keluarga dia sebagai penasihat dalam kerajaan. Itulah satu-satu tiket yang memungkinkan berlaku ketirisan, yang memungkinkan berlaku salah kuasa, yang boleh diselindungi daripada umum. Cakap lain, buat lain. Itulah Anwar Ibrahim, penipu, pemfitnah. Hari ini dia kata perasuah-perasuah, orang-orang yang korup sedang ada konspirasi menentang dia. Namakan orang-orang tu, namakan konspirasi itu, tunjukkan bukti konspirasi itu. Kalau dulu kata pembangkang terima dana judi, PAS terima dana judi, itu mencetuskan siasatan SPRM. Jangan cabar saya ada dokumen. Tapi lepas 5 bulan SPRM mengesahkan tidak terima sebarang bukti yang munasabah, maka siasatan kes belum dibuka, atau siasatan tidak ada kes fail yang dibuka setakat ni. Jadi apa jadi dengan dokumen Anwar, dokumen bukti itu? Dia kantoi kat situ, tapi dia alih perhatian. Sakau, orang ni sakau, orang ni rasuah, ketirisan, rasuah, ketirisan, rasuah, ketirisan. Cakap. Habis cakap lagi, cakap tak serupa bikin. Itulah Anwar Ibrahim. So hari ini dia kata ada orang sedang membuat konspirasi menentang dia, ada komplot menentang dia. Saya nak tanya Anwar, kalau ada komplot, siapa yang terlibat? Sebenarnya saya dah beritahu korang awal-awal lagi. Anwar mendakwa kerajaan dia lah, di bawah kerajaan dia ada pemimpin pembangkang seorang dua didakwa di mahkamah. Pendakwaan siapa-siapa boleh buat. Kalau pihak pendakwaan berjaya
meyakinkan mahkamah bahawa mereka ada asas kukuh kenapa mereka yakin berlaku satu jenayah, maka mahkamah boleh beri laluan untuk mereka membuktikan kes mereka di mahkamah. Maknanya belum ada bukti lagi. Mereka sekadar meyakinkan mahkamah bahawa mereka ada sebab munasabah, mereka yakin ada unsur jenayah. Dan jika mahkamah yakin bahawa mereka mungkin boleh buktikan kes mereka, maka mahkamah beri laluan. Itu tidak semestinya ada bukti, itu tidak semestinya ada kes. Jadi banyak kes boleh dibawa ke mahkamah yang akhirnya terbukti tidak ada sebarang bukti, kemudian mahkamah terus akan buang kes. Dia akan lepas dan bebaskan orang yang tertuduh. Maknanya orang yang tertuduh tak payah bela diri. Tetapi sementara menunggu mahkamah mendengar pendakwaan, parti-parti politik boleh timbulkan persepsi, oh tengok orang tu dah jadi dah terpalit jenayah, orang itu sudah ada kes, dia sekarang kluster mahkamah. Jadi Anwar telah menjadikan seorang dua pemimpin dalam pembangkang kluster mahkamah. Dan asyik-asyik dia cerita rasuah, asyik-asyik dia cerita ketirisan, asyik-asyik orang ini disiasat, asyik-asyik orang itu disiasat, sampai Tun disiasat kerana melancarkan proklamasi orang Melayu yang sebenarnya hak orang Melayu untuk mempertahankan bangsa, ya, ianya hak orang Melayu untuk mengasuh, mendidik, mengingatkan generasi muda Melayu Islam tentang kedudukan mereka dalam sejarah. Itu bukannya salah, tidak ada sebarang kesalahan, tetapi disiasat. Jadi Anwar siasat sini, siasat sana, tuduh sini, tuduh sana, fitnah sini, fitnah sana, dakwa sini, dakwa sana. Semuanya bertemakan rasuah, ketirisan dan sebagainya. Saya dah beritahu awal, saya syak Anwar melakukan semua ni kerana tahu dia tidak akan bertahan lama. Jadi esok bila dia tumbang, andai kata dia tumbang, dia akan beritahu, saya tumbang sebab saya bertegas menentang rasuah, tapi orang-orang ni tak boleh tahan, jadi mereka berkomplot menentang saya. Saya dah beritahu awal-awal ini mungkin perancangannya. Jadi esok Anwar akan kata kalau dia tumbang, tengoklah saya dakwa mereka, saya siasat mereka, saya lakukan yang betul, mereka tak boleh tahan, mereka berkomplot, mereka menumbangkan saya. Tapi saya nak tanya Anwar lah, siapa nak percaya? Bila nak hadapkan Zahid ke SPRM? Bila nak mulakan siasatan? Bila nak pecat Zahid? Bila nak pecat ahli keluarga yang terlibat dalam kerajaan? Bila nak tunaikan janji-janji manifesto, ya, iaitu melakukan reformasi dari sudut kebebasan bersuara, kebebasan media? Kita bukan tak tahu lagi, ada pihak-pihak yang diintimidasikan, dia intimidate, sama ada aktivis ke, penulis ke, siapa ke, ya, kita orang dah tahu. This is open news. So bila nak mula mentadbir negara daripada berdendam, memfitnah, menipu dan setiap hari, ya, bercakap sana sini, tapi cakap tak serupa bikin ekonomi negara entah ke mana. Jawab yang tu. Sehingga kita berjumpa sebentar lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.